Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهر اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا مع بودا وسبحنا وطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب الإبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala dapat lagi kita teruskan kuliah duha kita seperti biasa. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik tafsir yang lepas, iaitu tafsir seterusnya, iaitu surah Al-Asri ke Al-Humazah. Surah yang 104 iaitu surah Al-Humazah. Yang lepas surah Al-Fil kan, iaitu kita masuk surah Al-Humazah. Baik. Baik. Tapi Ustaz ada satu makluman, kemungkinan dah untuk bulan 12 ataupun bulan 1 nanti Ustaz sudah bertugas kembali di penjara. Kali ini bukan di Kajang tapi di Sungai Buloh. Jadi Ustaz sekarang ni bawah, maksudnya Ustaz sekarang ni pegawai JAIS, jadi ditugaskan untuk ke penjara Kajang lah. Tapi Ustaz harapkanlah tidak terkena jam 2 bertugas tu hari Selasa tu saja. Banyak-banyak doakanlah. Tapi Ustaz bertugas tu bukannya 30 hari direct, tapi lebih kurang 9 hari saja Ustaz bertugas. Tapi harap-harap tak terkenalah jadual hari Selasa ni. Nanti tak apa, Ustaz cuba adjust lah macam mana pun. Apa-apa makluman itu Ustaz beritahu balik lah. Dan insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan sambung balik surah seterusnya, iaitu suratul Al-Humazah, iaitu surah yang 104. Baik. InsyaAllah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita tengok tafsir seterusnya, iaitu tafsir yang diturunkan di Mekah, iaitu surah Al-Humazah.
Yang ini dia ada 9 ayat sahaja. Baik, kita tengok apakah penjelasan ulama mengenai asbabun nuzul, mengenai sebab-sebab kenapa ayat ni diturunkan. Kata ulama, kata surah ni al-humazah, iaitu diistilah kepada pengumpat. Ada ulama kata humazah ni maksudnya mengumpat, ataupun kita cerita keburukan kepada orang lain. Kita guna lidah kita untuk cerita keburukan orang lain, niat jahat kita nak menjatuhkan orang tersebut, dengan harapan kita dapat naik, orang tu jatuh. Jadi mengumpat ni apa maksud? Kita cerita satu keburukan orang di belakang orang yang kita umpat tersebut. Kita cerita ni pula benda yang betul yang berlaku pada orang tersebut. Itu dipanggil mengumpat. Contoh kawan kita, dia ni jenis jenis cacat contohnya. Kita pun bersembang dengan kawan kita di tempat kerja dan sebagainya. Kita pun mengumpat kecacatan kawan kita seorang lagi. Mengumpat ni maksudnya kita cerita benda-benda yang berlaku pada satu orang, tapi kalau orang tu dengar, dia tu marah. Jadi itu dipanggil mengumpat. Tapi kalau kita cerita satu keburukan orang, tapi orang tu tak buat apa benda tu, tapi kita reka-reka, maka itu dipanggil bohong. Sebab tu tak boleh mengumpat ni. Mengumpat ni antara perkara yang boleh menghapuskan dosa kita. Banyak kita belajar, banyak kita amal ibadat selama ni, tapi dihapuskan dosa kita dengan mengumpat. Ada pun orang yang kena umpat tu, dia mendapat dosa, dapat pahala pula. Sebab tu dia tak perlu nak mengumpat orang. Jaga lidah kita. Kalau kita jaga lidah kita, nescaya segala anggota tubuh badan kita selamat. Orang benci kita sebab apa kadang-kadang? Kadang-kadang buat dosa mulut je, tapi habis seluruh tubuh orang benci. Mata, tubuh, kaki, tangan, orang benci habis. Tapi buat dosa mulut. Kenapa orang tak benci mulut, tapi orang benci seluruh anggota? Sebab disebab mulut lah seluruh tubuh kita orang jadi benci. Buat jahatnya mulut, tapi bila orang dengar nama kita pun orang dah rasa jemu, orang dah rasa macam nak marah. Sebab tu kena jaga mulut kita ni. Jadi Allah Ta'ala khususkan buat turun surah dipanggil Al-Humazah. Jadi surah ni turunkan di kota Mekah. Jadi sebab apa Allah Ta'ala buat turun surah ni? Mengikut dalam tafsir At-Tabarani dan juga banyak tafsir yang lain, seperti mana tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan juga rujuk kepada tafsir-tafsir yang lain pernah menyebut ada satu riwayat Ibnu Abi Hatim daripada sumber daripada Osman dan Ibnu Umar, pernah disebut yang mana dia kata masih segar di telinga kami bahawasanya ayat wailul likulli humazatil humazah ni, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi ayat ni diturunkan berkenaan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ni? Adalah seorang tokoh dan pembesar Quraisy yang kaya raya pada waktu itu, yang selalu aktif menghina dan mengejek Nabi kita Muhammad SAW dengan kekayaan dia. Mentang-mentang dia kaya, dia jumpa Nabi, dia ejek Nabi, dia hina Nabi. Jadi kata ulama, turun juga surah ni kerana Al-Humazah ni, pengumpat ni adalah berkenaan dengan sikap orang suku Quraisy dalam membanas sinis tentang ajaran Islam. Di antaranya Umayyah bin Khalaf. Dia duduk panas sinis tentang Islam ni. Dan ada setengah riwayat mengatakan daripada Ibnu Muzir yang bersumber daripada Ibnu Ishaq, disebut setiap kali Umayyah bin Khalaf ni apabila berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia selalu mencela dan menghina Nabi SAW. Tu ada lagi kenapa surah ni diturunkan, ada lagi nama yang lebih banyak surah-surah ni turunkan. Antaranya kata ulama disebabkan Al-Akhnas bin Syarif dan juga Jamil bin Amir Al-Jumahi dan Walid bin Mughirah. Jadi surah ni diturunkan cerita tentang mereka ni semua. Kerana bila jumpa Nabi, dia ejek Nabi. Bila jumpa orang Islam, dia hina orang Islam. Ni. Jadi secara umumnya surah ni nak menggambar kepada kita tentang realiti kehidupan yang kita hadapi dunia dakwah sekarang ni. Inilah yang Nabi hadapi ketika dunia dakwah pada awal-awal Islam muncul. Bukan mudah nak sampai dakwah ni. Tu. Dan benda ni juga akan berlaku sepanjang zaman. Bukan zaman Nabi, zaman kita. Zaman kita ni, tengok orang bukan Islam, duk hina Islam, duk kata Islam ni macam-macam. Yang orang kafir hina Islam, kita boleh tahan lagi lah sebab dia tu kafir, dia tak faham Islam.
Tapi yang teruk ni, orang Islam tu sendiri menjatuhkan maruah Islam. Sanggup bersekongkol dengan orang kafir yang menghina Islam. Itu tak boleh duduk bersama dengan orang kafir yang menghina Islam, tak boleh. Ada satu istilah dia panggil marradha maksiatin maksiatun. Satu kaedah agama beri, siapa redha atas maksiat, dia pun maksiat. Kalau kita sokong, kita tak tegur dia, dia duk hina Islam, kita pula pergi sokong dia, pergi angkat dia, pergi mulia dia, pergi sanjung dia, maka kita pun mendapat saham dosa tersebut. Kerana disebab kita sokong dia lah dia sebagai berani untuk menghina Islam. Tak boleh. Zaman kita sekarang ni pun lagi-lagilah Islam diejek-ejek. Maka sebab tu jangan duk buat main dengan agama ni. Nak bergurau benda lain, berguraulah, tapi dalam sentuh bab agama tak boleh. Tu. Jadi ini antara manusia yang berjiwa kerdil lah. Dia tertipu dengan harta dunia. Dia kumpulkan harta dunia sehingga dia menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Kemudian dia pun suka mengumpat dan mencela orang lain. Pasal apa dia? Dia kata dia pegang harta dunia banyak, aku yang mulia. Orang lain semua hina, semua boleh dicela. Ini bahaya. Baik, kita tengok pada ayat pertama, Allah Ta'ala kata Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Apa kata Allah? Dengan nama Allah yang Maha Qur'an lagi Maha Penyayang, kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji. Maksud kecelakaan besar, kecelakaan di sini wailulli, wail. Maksud kecelakaan besar. Ataupun setengah tafsir kata azab yang besar untuk dua golongan ni. Yang pertama, golongan mana? Humazah dan lumazah. Dan golongan pertama yang dapat azab besar, humazah dan lumazah. Dua golongan ni. Kalau kita tengok dalam tafsir yang lain, yang memberi perincian secara jelas perkara ni, yang dikatakan humazah ni siapa dia? Humazah ni kata ulama itu orang-orang yang suka ganggu orang lain dengan tangan dia. Contoh, dia suka pukul orang, dia suka guna tangan dia untuk sakiti orang dan sebagainya lah. Maka ini dipanggil humazah. Dia guna tangan dia untuk menyakiti orang lain. Boleh faham dah? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia bersumpah dalam ayat ni, kecelakaan besarlah bagi orang yang pertama humazah. Dan golongan yang kedua mendapat kecelakaan besar janji Allah, iaitu lumazah. Lumazah ni siapa dia? Itu orang yang suka ganggu orang lain. Itu dipanggil lumazah. Orang yang suka sakit hati orang lain, dia guna lidah dia untuk sakiti orang lain. Ataupun dia guna lidah dia buat fitnah kepada orang, atau dia guna lidah dia untuk caci maki orang, ataupun dia guna lidah dia dia suka reka cerita tak betul tentang orang lain, mengakibatkan daripada lidah dia tu mengganggu kehidupan orang lain. Orang lain jadi susah, orang lain jadi menanggung sengsara, orang lain jadi menanggung kebinasaan hidup. Maka disumpah oleh Allah Ta'ala kecelakaan bagi orang yang humazah dan lumazah ini. Maka Allah sambung lagi dalam ayat kedua, allazi jama'a malan wa 'addadah. Jadi Allah Ta'ala kata yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung dan kekayaannya. Ni siapa dia ni? Humazah dan lumazah ni juga ialah orang yang ni sifat humazah dan lumazah, ialah orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan membilang-bilangkan harta. Ini juga termasuk di dalam sumpah kebinasaan Allah Ta'ala. Tu jama'a malan wa 'addadah. Harta sudah banyak dah. Harta sudah banyak, tapi dia nak banyak lagi harta tersebut. Bukan setakat dia ni jama'a ma, bukan setakat dia jama'a ma menghimpun harta. Lepas tu wa 'addadah, duk bilang-bilang pula harta dia tiap-tiap hari. Tu hari ni bilang berapa ada hari ni harta dia. Esok bilang ada berapa balance harta dia. Esok bilang lagi. Duk hari-hari duk cek balance akaun bank dia. Hari-hari duk bilang harta yang dia kumpul hari-hari. Hari ni masuk dak duit. Hujung bulan ni suami masuk dak duit ni hujung bulan. Duk hari-hari duk hitung duit dia. Duk cek akaun balance bank dan sebagainya. Orang yang bangkit celak mata pagi esok duk fikir macam manalah aku nak himpun harta dunia ni. Duk fikir macam tu. Dia tak fikir pun macam mana nak cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dia tak fikir pun lepas bangun pagi esok, dia tak fikir macam mana aku nak cari keredaan Allah SWT. Maka Allah Ta'ala sumpah
dengan kebinasaan bagi golongan macam ni. Maka Allah Ta'ala pun sambung pada ayat ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Orang yang bersumpah tu siapa dia? Ia menyangka bahawa harta itu dapat mengekalkannya, yakni di dalam dunia ini. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan celakaan besar orang-orang ini juga, iaitu orang yang menyangka sesungguhnya hartanya itu mengekalkan dia. Jadi Allah Ta'ala kata yahsabu. Yahsabu ni apa dia? Maksud dia sangka annama lahu akladah, harta yang ada dekat dia tu boleh mengekalkan apa yang ada dekat dia. Allah Rabbi ni dia duduk sangka hidup senang ni, selagi ada harta dia akan hidup senang. Dia suka macam tu. Tu dia duduk sangka selagi mana ada harta dia boleh sihat, selagi ada harta dia boleh hidup bahagia, selagi ada harta dia sangka harta itulah punca segala-galanya. Ni nak sihat dia kata kena ada harta, nak bahagia kalau ada harta, apa pun mesti kena ada harta lah orang macam ni. Tapi bila ada harta semua boleh counting. Nah, boleh counting lah. Boleh selutok counting. Kuartus ke kuantus? Kuartus tak ada N tu. Jadi betul lah, kena sebut betul-betul lah. Jadi ni orang panggil selutok lah. Bila ada duit boleh selutok, semua benda boleh selutok. Tu maksudnya. Jadi siapa yang duk sangka dengan harta tu boleh settle dan boleh selesaikan masalah semua serbi, semua benda, maka Allah Ta'ala sumpah kebinasaan bagi diri dia yang macam ni. Orang yang ada harta, dia kumpul harta sebanyak mungkin, lepas tu duk hitung pula harta, dan sifat yang disumpah oleh Allah, dia sangka harta tu boleh membawa kebahagiaan, membawa kesihatan, membawa segala-galanya dalam hidup dia. Tu sebab tu kita kena ingat, bukan harta yang boleh selesaikan semua benda ni. Berapa banyak orang yang banyak harta akhirnya bunuh diri. Berapa banyak? Sebab apa? Sebab stres, banyak masalah hidup dan sebagainya. Jangan kita letak harta duit ringgit inilah yang memberi kebahagiaan, tidak. Kebahagiaan ini terletak di Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala campur kebahagiaan dalam hati. Qalbul mu'min baina asbu'ir rahman. Di hati orang mukmin itu di antara jari jemari Allah. Kalau Allah Taala kehendaki kita menjadi susah, dan Allah boleh balik menjadi senang. Wadzazi ansakina fi kulli mu'min, Allah lah yang mencapai kebahagiaan di dalam hati kita. Sebab tu nak bahagia hidup ni terletak pada hati, bukan letak pada wang ringgit. Jadi wang ringgit itu sebagai alat sahaja. Tu. Jadi berapa ramai juga orang yang ada harta, ada wang ringgit banyak, jutawan, tapi ada juga setengah tu rumah tangga jadi porak-poranda dan sebagainya. Punah kerana habis rumah tangga dia, habis mata-mata kerana harta tersebut. Tu. Dan berapa ramai juga orang banyak harta akhirnya mati kena bunuh. Pasal apa? Pasal kaya sangat, pencuri naik, bunuh dia. Tengok. Ingat selamat kalau orang kaya ni. Bukan selamat sangat. Orang mari duduk samu dia. Maka semua ni petunjuk yang Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa kita bahawasanya harta bukanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita ni. Maka siapa yang menyangka yahsabu annama lahu akhladah, siapa yang sangka harta dia tu boleh menyebabkan padanya kekal, Allah sumpah kebinasaan bagi dia. Siapa yang sangka harta ni segala-galanya dalam hidup dia, memberi kebahagiaan, kesihatan, kemewahan, keselesaan, maka Allah sumpah orang ni kebinasaan. Sebab tu jangan kita letak harta dunia dalam hati kita. Sebab yang kekal Allah Ta'ala saja, kita tak akan kekal. Sebab kita akan mati juga meninggalkan harta kita. Semua makhluk ni akan binasa oleh Allah SWT. Walaupun ada setengah makhluk tidak binasa apabila berlaku kiamat. Antaranya tak binasa bila berlaku kiamat, seperti mana Luh Mahfuz, Arash, dan 8 malaikat yang memegang Arash ketika berlaku kiamat, dan syurga, neraka, dan termasuk juga bidadari. Jadi semua ni bila berlaku kiamat mereka tak hancur, tak binasa. Tapi kena ingat, walaupun mereka tak binasa bila berlaku kiamat, mereka juga dipanggil makhluk ciptaan Allah. Allah bila-bila masa boleh hancurkan mereka ni. Jadi kita ni semua tak kekal. Jangan kita suka dengan duit ni aku boleh kekal sihat, boleh kekal segalanya, boleh hidup kekal bahagia. Tidak. Tak ada benda yang kekal dalam hidup ni. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allah Rabbi dah. Boleh faham. Maka ayat yang keempat Allah Taala kata
kalla la yumbazanna fil hutamah. Tuhan kata kalla. Kalla ni maksudnya apa dia? Tuhan kata kalla, jangan macam tu. Tuhan kata jangan macam tu. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tidak, jangan macam tu. Sesungguhnya dia akan dicampurkan ke dalam hutamah. Hutamah ni maksudnya neraka hutamah. Allah Ta'ala kata kalla, jangan macam tu. Janganlah kamu jadi macam 3 ayat yang disebut tadi. Jangan jadi macam orang tadi, memiliki 3 sifat tadi. Yang pertama, jangan kamu jadi humazah dan lumazah. Itu dalam hidup ni jangan jadi humazah dan lumazah, iaitu jangan kamu jadi manusia yang guna tangan sakiti orang ataupun guna lidah untuk menyakiti orang. Jangan jadi macam ni, yang pertama. Dan yang kedua, jangan jadi dalam hidup ni iaitu jama'a malan wa addadah. Jangan jadi orang yang kerjanya hipu harta dunia. Dia dah harta-harta, tapi usaha lagi cari harta dunia, dia hipu sebanyak mungkin, kemudian dia jadi harta itu sebagai pegangan hidup dia. Jangan. Dan yang ketiga, jangan jadi dalam hidup ni iaitu yahsabu annama lahu aqladah. Jangan jadi orang yang duk sangka harta boleh menyelesaikan sebuah benda. Maka Allah Ta'ala kata jangan jadi 3 jenis manusia ni. Jangan jadi macam ni. Tuhan kata ayat yang keempat, kalla, jangan macam tu. La yumbazanna fil hutamah. Sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kalau kita termasuk dalam salah satu 3 jenis tadi, kita akan dilemparkan oleh Allah masuk ke dalam neraka hutamah. Nanti dia akan jelas tak apa benda neraka hutamah ni. Jadi maksudnya 3 golongan tadi, kalau sekiranya dia kekal dengan sifat 3 tadi dalam hidup ni, dia kekal dengan sifat humazah, dia kekal dengan sifat lumazah, dia kekal dengan sifat suka hipu harta dunia dalam hidup ni, duk bilang harta dia selalu. Tu. Tuan-tuan, mudah saja kita nak kenal dia ni ahli dunia ke dia ni ahli akhirat. Mudah je. Kita cek balik diri kita bila kita bangun pagi, dalam fikiran kita apa yang kita fikir. Itu cara nak cek kita ahli dunia ke ahli akhirat. Adapun ahli dunia, sebab dalam hidup ni ada 2, ahli dunia dan akhirat. Ahli dunia, bila dia bangun pagi, dia akan fikir, aku nak buat apa hari ni? Tu ahli dunia. Pasal apa dia? Pasal banyak sangat dunia duk masuk dalam hati dan diri dia, sehingga fikiran dia dikontrol dengan dunia. Bila bangun pagi, dia fikir, apa yang aku nak buat hari ni? Adapun ahli akhirat, bila dia bangun pagi, dia pun terus dia cakap, apa yang Allah Ta'ala nak buat aku hari ni? Tengok, berbeza dah. Ni berbeza. Sebab itulah kita kena jadikan orang ni ahli akhirat. Maksudnya kita bangun pagi, kita fikir, apalah Allah nak takdir aku hari ni, apa yang Allah Ta'ala nak buat aku hari ni. Sepatut kita kena kata begitu. Ya banyaknya, yang pertama lah, bila bangun pagi, nak buat apa, nak masak apa hari ni? Kalu. Nak pergi pasar tak lagi, bini tak, apa ni, tak lelaki tak buat air lagi. Allah Rabbi lah. Jadi siapa yang hidup dia kekal dengan humazah, kekal dengan lumazah, dia suka sakiti hati orang, dia suka guna mulut untuk caci maki orang, ataupun dalam hidup suka percaya mengatakan bahawa harta duit ringgit ni lah memberi kebahagiaan dalam hidup dia. Kalau dia kekal dengan macam tu, Allah Ta'ala kata dalam ayat keempat ni, la yumbazanna fil hutamah. Tuhan kata, aku tak ada penjelasan yang lain, tetapi melainkan aku pastikan dia akan dilempar ke dalam neraka yang bernama hutamah. Bagi siapa? Bagi 3 golongan tadi. Bagus kita belajar tafsir ni. Dalam tafsir ni ada semua, bab tasawuf ada, bab fiqh, bab tauhid, semua ada dalam ni. Sebab sumber dalil kita Al-Quran dan hadis. Tu dalil yang paling utama kita. Tu kalau kita mengaji biasa-biasa, susahlah nak jumpa benda-benda macam ni. Jadi kita kena jagalah daripada sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Sebab tu dalam solat kita kena selalu berdoa, ya Allah, tanamkanlah diri kita dengan sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat yang baik, dan jauhi daripada sifat yang tidak baik, mazmumah. Kena itu, kena jaga diri kita ni. Allah Rabbi. Sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Tuhan kata dekat Nabi, apa dia? Tuhan kata dekat Nabi ayat kelima, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia al-hutamah itu. Jadi Tuhan tanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Tuhan kata, apakah yang memberitahu kepada kamu apakah hutamah itu? Tuhan kata dekat Nabi, "Hei Muhammad, agak-agak kamu siapa yang boleh tahu cerita dekat aku tentang al-hutamah itu?" Tuhan tanya Nabi. Tuhan kata dah tadi, tiga golongan. Tuhan sebut tiga golongan tadi, iaitu humazah, lumazah, orang suka hipu harta, dan dia kata dengan harta itu boleh menyekakan duit ringgit, menyebabkan dia hidup selesa, bahagia dan sebagainya. Tu. Kalau benda tu ada dekat dia, golongan ni semua akan dilemparkan masuk ke dalam hutamah, kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah tanya Nabi, "Hei Muhammad, selain daripada aku, ada tak siapa-siapa boleh cerita pada aku tentang hutamah tu? Apa dia hutamah tu?" Maka Allah Ta'ala pun kata dalam ayat yang ke-6, narullahil muqadah. Tuhan kata narullahil muqadah, al-hutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya Allah. Ni. Maka Tuhan kata yang kata hutamah tu ialah neraka Allah yang dinyalakan dia. Tuhan tanya Nabi tadi, kemudian Tuhan jawab pada ayat yang ke-6. Tuhan tanya, Tuhan jawab. Tu. Maksudnya apa dia? Maksud selain daripada Allah Ta'ala, tak ada siapa yang boleh mengetahui cerita tentang neraka al-hutamah ni. Tak ada orang boleh cerita tentang neraka al-hutamah ni. Manusia ni macam mana pun, dia pandai bercakap macam mana pun, ilmu dia banyak mana pun, kita boleh cerita neraka apa ni, jahim, neraka hawiyah, kita boleh cerita begitu teliti sekali. Tapi Allah Ta'ala kata tak ada seorang pun boleh menggambarkan bagaimanakah azabnya neraka hutamah ni. Neraka lain kita boleh cerita, tapi dalam bab neraka hutamah ni kata Allah, tak ada seorang pun boleh cerita bagaimana azab dia. Tu Allah Rabbi. Sebab itulah duk cerita bab neraka azab kubur ni, pasal kita tak tahu. Pasal apa tak tahu? Sebab kita tak pernah rasa. Contoh, orang tanya kita, ni apa ni? Racun putih. Susah mati apa ni? Gula pasir digelar racun putih. Contohlah. Ini dipanggil apa ni? Suplemen ke, ikutlah ubat ke apa benda dah. Jadi kita nak tahu benda ni berkesan ke tidak. Kalau kita tak cuba, kita tak boleh nak beritahu benda ni berkesan ke tidak. Tapi selepas daripada kita cuba, baru kita boleh cerita ke orang, oh berkesan benda ni. Sama juga seperti air teh-o ni contohnya. Siapa buat teh-o? Sedap. Sedap tak? Sedap tak? Air teh-o ni contohnya, kita nak tahu dia masing, tawar ke apa benda, pahit ke. Tadi kita duk cerita macam ni, masing ni boleh tak kita cerita masing? Padahal kita tak try, tak boleh. Kita kena try dulu benda tu, baru kita boleh kata air ni masing, air ni tawar. Betul tak? Begitulah dalam bab neraka. Kita tak pernah masuk dalam neraka, maka kita tak boleh cerita macam mana. Kalau nak tahu, masuk neraka dululah. Tapi tak boleh dah. Tak nak masuk. Tu. Walaupun kita ahli bahasa, kita boleh bawa guna gaya bahasa macam mana pun bagi orang faham. Nak bagi orang dengar cakap kita boleh bergambarkan bagaimana suasana begini. Tapi kalau bab neraka, tak ada seorang pun boleh cerita bagaimana gambaran dari suasana neraka tersebut. Allah Rahman. Jadi sebenarnya yang tahu suasana tersebut hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata dekat Nabi, "Wahai Muhammad, agak-agak kamu selain daripada aku, ada tak siapa yang boleh cerita tentang hakikat al-hutamah ni?" kata Allah. Tu. Maka Allah Ta'ala pun jawab, narullahil muqadah. Malaikat al-hutamah ni narullahil muqadah, iaitu api neraka Allah yang dah pun dinyalakan. Subhanallah. Ada orang tanya, api neraka sekarang ni dah ada ke belum? Syurga dah ada ke belum zaman sekarang ni? Mengikut pandangan ulama, bahawasanya neraka sudah ada dah. Dan api neraka sudah dinyala dah. Nyala berapa tahun? Beribu-ribu tahun. Ada setengah riwayat kata api neraka ni, minta maaf lah kalau ada silap, minta maaf Ustaz, ingat tak ingat je ni. Ada setengah riwayat kata 1000 tahun dinyala dalam keadaan merah, 1000 tahun dinyala dalam keadaan putih, dan 1000 tahun dinyala dalam keadaan api neraka tu hitam legam. Tu pasal apa? Bila kita hangat sesuatu dengan tempoh yang cukup lama, panas ke sejuk? Panas lah. Mungkin bersangatan panas. Allah Rabbi dah. Dan sedangkan api neraka ni, kalau nak tahu api neraka ni panas ke tidak, cuba kita rasalah api dunia dulu. Api dunia ni sudah panas, apatah lagi Allah Ta'ala lipat
beribu-ribu kali ganda panasnya api neraka. Allah Rabbil. Jadi api neraka ni sudah dinyala oleh Allah Ta'ala zaman sekarang ni. Sudah dinyala dah. Duk tunggu sahaja masuk penghuni-penghuni dimasuk ke dalam api neraka ni. Allah. Siapa dia penghuni? Manusia dan jin. Itu penghuni neraka tu. Jadi manusia dan jin ni bila masuk neraka menjadi bahan api neraka, seperti mana kayu dan batu sebagai bahan kepada api untuk menyalakan api tersebut. Kita ibarat ranting kering bila kita masuk neraka. Maka bila kita masuk neraka semakin panas Allah. Dah. Minta berlindunglah benda-benda macam ni. Dah. Tu. Maka Allah Ta'ala jelaskan lagi sifat-sifat neraka hutamah ni. Maka Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-7, allati tattali'u 'alal afidah. Allah Ta'ala kata apa? Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik menjulang ke hati. Ni. Maksudnya neraka hutamah ni api yang dinyalakan, yang naik api itu melonjak-lonjak sampai hati manusia. Allah Rabbi dah. Ni. Jadi rasa heran tak Allah Ta'ala kata macam ni. Tuhan sebut ayat yang ke-7 ni, allati tattali'u 'alal afidah. Tuhan kata api neraka panas dia, tahap kepanasan dia melonjak kepada api itu, melonjak sampai ala afidah, itu sampai ke hati. Kenapa Allah Ta'ala tak kata sampai kepala, sampai ke buku lali ke, sampai ke pinggang ke? Kenapa Allah Ta'ala kata di sini sampai ke hati itu melonjak? Sebab kerana hati ni adalah tempat punca manusia jadi rosak. Sebab tu Allah Ta'ala kata ala afidah, sampai ke hati itu melonjak. Tu dah. Pasal apa api ni melonjak ni? Melonjak berbuat-buat kerana tahap kepanasan tu yang cukup luar biasa. Kalau kita mendidih air, dah, kita nak minum air teh atau air kopi dah. Zaman dululah dia masak guna dapur kayu ataupun dapur gas. Zaman sekarang kowi ada, tak boleh lah. Zaman sekarang guna dapur kayu semua tengok. Dan kita masak dalam periuk tu, bila terlampau panas tu dia melonjak membuat-buat. Itu menunjukkan kepanasan yang cukup luar biasa. Mungkin lebih 100 darjah Celsius lebih. Nak kata panasnya. Allah Rabbi dah. Sehingga api neraka melonjak-lonjak. Betul ada setengah dalam riwayat kata, ahli neraka ni bila masuk neraka, dia apa ni? Dia bila masuk dalam api neraka tu, dia jadi macam mana? Macam buih tu. Terapung-apung. Nah. Jadi ahli neraka bila masuk neraka, dia jadi terapung-apung dalam permukaan neraka tu. Pasal apa dia? Api neraka terlampau panas sangat sehingga dia melonjak-lonjak naik ke atas. Bila ahli neraka melonjak naik ke atas kena azab dalam api neraka, pada waktu itu Allah Ta'ala buka hijab, dia boleh nampak ahli syurga sedang duduk berehat-rehat. Maka dia minta dengan ahli syurga yang sedang nak minum air, bagi aku air sedikit. Maka ahli syurga pun buat lolok-lolok, buat acah-acah, nak air ahli syurga. Pasal apa dia? Atas dunia orang kafir menejek-ejek, mengolok-olok orang Islam. Akhirat esok orang Islam pula sambil duduk atas permainan ni, duduk olok-olok kepada ahli neraka orang kafir ni. Ni balasan dapatlah, baru tahu buku Darwas pada waktu tersebut. Jadi kepanasan api neraka tu melonjak-lonjak, kata Allah Subhanahu Taala. Tu. Dah. Jadi siapa ahli neraka pada ringan sekali orang kafir ni, iaitu Abu Lahab. Dah. Pak saudara Nabi lah. Dia adik-beradik ayah Nabi Abdullah. Jadi Abu Lahab ni kenapa dia diazab paling ringan? Kerana dialah antara manusia yang paling gembira atas kelahiran Nabi SAW. Jadi Abu Lahab ni dia ada hamba sahaya. Kemudian hari kelahiran Rasulullah, maka hamba sahaya ni pergi report kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, anak menakan kau telah dilahirkan, kamu sudah dapat anak saudara. Maka Abu Lahab cukup gembira. Dia pun kata kepada hamba sahaya dia, wahai hamba sahayaku, hari ni kamu dimerdekakan. Dia bebas hamba sahaya dia, pasal gembira sangat kelahiran Nabi SAW. Jadi Abu Lahab ni bukan kata jahat sangat, cuma dia tak beriman dekat Rasulullah je. Benda-benda lain banyak je amal kebaikan dia, bantu orang susah, banyak je kebaikan dia buat. Bukannya sepanjang masa dia jahat, tidak. Dia cuma tak beriman dengan Nabi. Dan dia lah antara orang yang mempertahankan Rasulullah. Tapi sayangnya dia tak beriman dengan Rasulullah. Tapi bila mati tu, Allah Ta'ala azab dia, kata ulama, dia lah azab paling ringan. Tapi dia kata dalam neraka, akulah azab yang paling sengsara sekali, kata Abu Lahab. Macam mana Allah azab dia? Iaitu Allah Ta'ala letak dalam neraka cetek sampai ke buku lali saja.
Setengah riwayat lain kata dipakaikan 2 kasut daripada api neraka. Maka bergelegok otak dia ni. Dia kata akulah yang paling sesara sekali. Allah Taala kata kamulah yang paling ringan sekali azab. Ni dah. Allah Rabbi dah. Itu cerita neraka ni. Jadi kenapa Allah Taala sebut alal afidah? Api itu menjulang naik sampai ke hati, bukan kepala. Allah Taala tersebut sampai ke kepala ke, sampai ke apa ke. Tetapi Tuhan sebut di sini api neraka menjalar sampai ke hati. Sebab kerana hati inilah manusia jadi binasa. Nah, batu kata ulama, hati ni ibarat seperti raja tubuh kita. Dia sebagai ketua. Jadi kalau ketua tu rosak, maka rosaklah yang lain. Jadi hati ni ibarat seperti mana kepala kereta api. Kalau kepala kereta api tu rosak, badan-badan kereta api jadi tak boleh bergerak, jadi rosak hati. Sebab tu kita kena jaga hati kita ni, jangan bagi rosak. Kena baca doa langsung, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala. Ya Allah, ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati kita. Kadang-kadang kita hari ni beriman, esok kufur. Kadang-kadang kita hari ni baik, hati kita ni maksiat. Tetapkanlah hati kita ni ala taati atas ketaatan kepada-Mu ya Allah. Minta selalu doa ni. Ni. Jadi Nabi kata dalam badan manusia ni ada satu seketul daging. Kalau baik daging tu, maka baiklah seluruh anggota kita. Kalau seketul daging tu jahat, maka seluruh anggota kita pun terjakit jadi jahat juga. Sebab tu kena jaga hati ni. Apa benda seketul daging tu? Nabi kata iaitu hati. Hati ni boleh menyebabkan kita mati. Hati ni boleh menyebabkan kita binasa di hari akhirat nanti. Bukan setakat dunia binasa, akhirat pun binasa. Kalau kita ikut hati, maka kita pun mati juga. Kerana kita ikut hati tersebut. Allah Rabbi dah. Sebab tu kena jaga hati kita ni. Banyaklah berdoa kepada Allah, minta berlindung daripada kerosakan hati ni. Lagi-lagi kita hidup akhir zaman, kita ada anak, kita ada cucu, jaga betul-betul anak cucu kita. Jangan bagi rosak hati. Antaranya perkara-perkara maksiat, mata, antara banyak merosakkan hati lah. Kita tengok benda maksiat, kita tengok benda lara, kita tengok benda yang tak senonoh dan sebagainya. Itu perkara merosak hati. Maka perbetulkanlah balik hati kita dengan perkara-perkara yang boleh perbetulkan balik. Contoh kita datang majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni antara benda yang boleh membetulkan hati kita daripada rosak. Dia topak balik. Dan zikir kepada Allah jangan lupa. Zikir ni boleh menguatkan balik hati kita dan iman kita. Dan baca Quran antara perkara yang boleh menguatkan hati kita. Dan selalulah ingat hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangkanlah hati kita duk fikir tentang dunia. Kurangkanlah. Bila kita kurang fikir tentang dunia, nescaya kita akan banyak memikir tentang akhirat. Sebab itulah kita kena berkawan dengan orang-orang yang suka akhirat. Seperti tuan-tuan, ibu-ibu dan mata Allah suka datang kuliah, maka duk bercakap tentang akhirat saja. Tapi kalau kita sibuk masa dengan orang dunia, habis mesyuarat tentang dunia, bersembah-sembah tentang dunia daripada pagi sampai ke petang, FIFA. Kalau kawan dengan KWE, bagus duk bercerita dekat tafsir apa hari ni, ada faham kat situ. Tengok, lepas tu kena pandai pilih kawan lah. Maka Allah Ta'ala jaga hati kita. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala kata masuk dalam neraka tu, Allah Ta'ala bakar dia sampai ke hati. Maka ayat yang ke-8 Allah Ta'ala kata innaha alaihim muqsadah, sesungguh neraka itu atas mereka berlapis-lapis. Ini sifat neraka hutamah. Allah Ta'ala kata muqsadah. Maksudnya muqsadah ni berlapis-lapis. Tuan-tuan, nak cakap apa? Kalau beri tapueh. Ada satu hari saya pergi dia buat hari guru maka saya pun hadir satu masjid tu hari guru. Maka dia berilah hadiah percuma tapueh. Tapueh tu, dalam tapueh tu ada tapueh besar, dalam tapueh besar ada tapueh kecil sikit, dalam tapueh kecil ada kecil-kecil. Betul tak? Ataupun yang jenis berlapis tu. Yang besar, kecil sikit, tu berlapis. Begitulah neraka hutamah. Dalam neraka hutamah tu berlapis-lapis. Berlapis-lapis tu pula tutup rapat, tak boleh nak keluar dah. Tu. Kalau kita tutup hanya satu lapis, mungkin kita tumbuk ke boleh pecah lah ya. Tapi kalau dah beberapa kali lapis, Allah dah. Ini menunjuk pada kita tak ada jalan keluar dah bila kita masuk dalam neraka hutamah ni. Bahaya tu. Itu masuk muqsadah dalam ayat yang ke-8. Jadi masuk ayat yang ke-8 ni yang kata neraka hutamah itu api berlapis-lapis sehingga
Berlapis-lapis tu sampai tutup rapat pun, sampai nak keluar pun tak boleh. Terlampau banyak sangat lapis satu, nak keluar pun tak boleh. Itu maksud muqsadah. Ni nak menunjuk kepada kita, mustahil orang boleh lari daripada api neraka ni. Tak boleh. Dia nak lari ke depan, tengok ada sungai neraka lagi. Dia lari ke belakang, tengok ada Malik Zabaniyah, penjaga keturunan neraka. Penjaga keturunan neraka ni lebih azab daripada api neraka. Pasal api neraka sendiri bila tengok Malik Zabaniyah pun, api neraka takut. Nak lari ke mana? Tak boleh nak lari dah. Maka ayatnya last sekali, ayat ke-9, Allah Ta'ala kata fi amadim mumaddadah. Allah kata apa? Mereka itu terikat di situ pada batang-batang paling yang melintang panjang. Ni maksudnya tiang tu, batang tu tiang. Allah Ta'ala buat api neraka utama ni disertakan tiang-tiang nak suruh kukuh lagi neraka tu. Tu. Jadi pada tiang-tiang yang panjang, kata Allah fi amadi mumaddadah. Maksudnya tiang yang Allah Ta'ala letak dalam neraka tu, tiang tu Allah Ta'ala buat lagi nak menambahkan lagi kuat neraka tersebut. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohlah dalam dunia ni, orang kerja kontraktor kan, dia buat bangunan, dia buat rumah. Jadi mengikut sifat dia, semakin banyak tiang bangunan yang dia buat, semakin kukuhlah bangunan tersebut. Sebab tu bangunan tu kena pakai 20 batang tiang, tapi hari tu dia buat 10 batang tiang pula. Jadi kukuh tak? Tak kukuh dah. Jadi semakin banyak tiang bangunan tersebut, semakin kukuh binaan tersebut. Kalau gempa bumi ke mari ribut taufan, insya-Allah tak ada masalah. Jadi begitulah Allah Ta'ala buat neraka utama ni. Allah tambah lagi tiang-tiang tu supaya neraka tu jadi kuat. Anda kerja tengok. Maka Allah Ta'ala sebut fi amadi mumaddadah adalah tiang itu yang terpacak, yang maksudnya ayat ni ialah Allah nak kata neraka tu kukuh lah, mudah kita faham. Neraka tu kukuh, neraka tu kuat. Dikuatkan lagi neraka tu ialah diletakkan tiang-tiang tersebut. Ini menunjuk kepada kita mustahil lah kita boleh keluar daripada neraka utama ni. Allah dah minta berlindung lah mudah-mudahan. Ni. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala nak cerita pada kita apa dia? Iaitu fujar. Iaitu Allah Ta'ala khususkan tu ayat ni nak merasai bagaimana suasana neraka utama ni. Jadi dalam ayat ni juga mengikut ulama tafsir, Allah Ta'ala nak cerita juga tentang orang yang fujar. Ayat Quran kata apa dia? Inna abrana lafi na'im wa inna fujara lafi jahim. Fujar ni maksudnya orang jahat. Neraka ni untuk siapa? Orang jahat lah. Orang jahat. Sesungguhnya kata Allah, abrar, orang baik itu fi na'im, itu dalam syurga. Dua tempat je akhirat ni. Orang baik dalam syurga, dan fujar, orang yang jahat, lafi jahim, itu di dalam api neraka. Cuba kita tengok balik, kenapa Allah Ta'ala buat manusia dalam dunia ni ada orang baik, orang jahat? Tak pernah fikir kenapa Allah Ta'ala buat dalam dunia ni ada orang baik, ada orang jahat. Ibu-ibu dan tuan-tuan ni semua orang baik lah. Mungkin Ustaz Arif je orang jahat ni. Amin juga Ustaz Arif orang jahat. Jagalah. Jadi kenapa Allah Ta'ala buat orang baik, orang jahat dalam hidup ni? Kerana Allah Ta'ala, pertama Allah nak uji kita. Allah Ta'ala nak tengok siapa yang betul-betul beriman dengan Allah dan siapa yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka buktikanlah dengan akhlak yang baik, dengan perangai orang-orang baik. Maka kita tunjuk dengan segera kita ikut perintah Allah SWT. Sebab tu kita dalam solat, untung kita orang Islam ni, kita selalu doa dalam solat dalam surah Al-Fatihah, waladdallin, amin. Iaitu kita minta berlindung daripada dhalin, orang yang sesat, orang yang syirik pada Allah Ta'ala, seperti orang Yahudi dan sebagainya. Kita minta berlindung. Tu. Jadi sebab itulah kita cari jalan nak jadi orang yang baik. Kalau kita tak baik, usaha jadi orang baik tiap-tiap hari. Orang yang bagus apa dia? Iaitu orang yang lebih baik daripada semalam. Dan dia usaha esok hari lebih baik daripada hari ni. Adapun orang yang tak bagus, orang yang jahat, hari ni lebih teruk daripada semalam dan esok lebih teruk daripada hari ni. Maka setiap hari kena ada perubahan dalam diri kita. Jadi surah Al-Humazah ni nak cerita tentang perbuatan orang yang fujar, orang yang jahat. Jadi kita tengok balik sebagai kesimpulannya, ayat pertama Allah Ta'ala kata celaka besarlah, azab besarlah kepada yang menjadi humazah dan lumazah. Ini kecelakaan yang besar dan azab besar kepada golongan ini. Siapa humazah dan lumazah? Itu orang yang berbuat hafzun dan lafzun. Maksudnya dia bekerja, dia memerhati
dan dia menyelidik cacat kurang tentang orang lain. Ni bahaya. Dia duk perhati, dia duk selidik, dia duk kaji tentang kelemahan orang lain. Dia duk hina orang lain, dia merendah-rendah orang lain, dia cari kejahatan orang lain, maka menimbullah keburukan kepada orang lain. Ini dikatakan sebagai hafzun dan lafzun. Ni golongan humazah dan lumazah. Kerja hari dia duk pergi cari kelemahan orang saja. Jangan macam ni. Duk pergi cari aib orang, duk pergi cari apa benda orang yang buat, nak jadi alasan sebagai nak attack orang tersebut. Jangan. Diri sendiri pun syarat dengan kelemahan, tiba-tiba nak cari kelemahan orang pula. Allah, jangan jadi orang seperti ni. Tujuan utama dia nak cari kelemahan ialah kerana nak buka aib orang tersebut. Dia duk cerita, dia nak ambil tahu hal orang lain, nak cari kelemahan orang lain, kerana hari-hari dia bawa teropong pergi ke masjid Putra Perdana bawa teropong. Ni Mak Cik Joyah ni buat apa ni, kita cari kelemahan dia. Lepas takut cerita kat orang, bawa teropong selalu pergi ke mana-mana. Buat apa tu? Kerana nak cerita dekat orang lain tentang keburukan orang tersebut. Dia buat macam tu. Tu Allah Rabbi, jangan jadi macam ni tu hari-hari duk cari keburukan orang dan duk sebar keburukan orang dengan niat nak supaya orang tu jatuh. Ni menunjuk kepada kita ada sifat hasad dengki. Kalau kita suka cerita kelemah orang, suka hina orang, menunjukkan kita ada hasad dengki. Yang kedua, kalau kita jenis selalu fikir negatif tentang orang, bermakna hati kita tu ada masalah. Hati kita ada masalah. Kita kata orang ni tak kena, kita suka condemn orang ni, bermakna hati kita tu ada masalah. Perbetulkan balik. Batu istilah kata thinking positif. Kena selalu fikir positif. Jumpa orang ni kena fikir positif, baru hidup kita ni tak ada masalah urusan dengan orang lain. Jadi hati kita serabut pasal kita negatif selalu, itulah boleh mewarisi depresi. Kita jadi serabut pasal kita duk fikir negatif selalu. Jangan duk fikir negatif pasal orang, jangan boleh. Kita kena jaga aib orang, tak boleh. Kita tak boleh buka aib orang langsung. Kalau kita jaga aib orang, Allah Ta'ala akan jaga aib kita. Kalau kita suka buka aib orang, akhirat esok di pada masya Allah kumpulkan di hadapan seluruh umat manusia berbilion-bilion umat. Kalau kita jenis suka buka aib orang, Allah Ta'ala panggil nama kita di depan umat. Allah Ta'ala kata manusia ni dulu dia suka buat jahat itu ini, maka seluruh umat boleh tahu, oh dulu dia ni pencuri, dia ni penjenayah. Malulah kita pada waktu itu. Kerana apa? Kerana Allah buka aib kita, kerana atas dunia kita suka buka aib orang. Sebab tu kena jaga lidah kita ni. Gunalah lidah ke arah kebaikan, bukannya guna lidah untuk cari cerita keburukan orang lain kepada orang lain. Pasal apa kita nak cerita keburukan orang? Pasal dia nak puas hati dia saja. Ini orang panggil bahagianya palsu. Dia cerita pasal nak sedap hati dia. Dia orang panggil bahagianya palsu. Nak suruh puas hati dia. Orang panggil kepuasannya palsu ni. Dia boleh menjatuhkan orang lain, maka dia boleh tidur lena. Dia orang panggil tidur lena yang palsu. Dia cuba cari keburukan orang lain, menyebabkan hatinya puas. Maka ini kepuasannya palsu. Dia buat kerja ni kerana nak tunjuk dia ni tinggi pada orang, dan dia buat benda ni kata buruk dekat orang kerana nak menjatuhkan orang tersebut, dia naik. Maka ini disebut sebagai golongan humazah dan lumazah. Allah sumpah kecelakaan besar bagi menimpa golongan macam ni. Baik. Dan sikit lagi pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala cerita sifat humazah dan lumazah lagi, iaitu orang yang suka cari harta dan dia kumpul harta banyak-banyak, dan dia menyangka bahawa harta dia itulah yang dapat memberi kebahagiaan dan sebagainya. Maka Allah sumpah juga golongan macam ni. Tu. Sebab orang yang suka mengumpat kata buka orang ni ialah orang yang takut pada bayar-bayar sendiri. Dia takut pada bayar-bayar sendiri. Dia buat satu benda ni kerana dia nak menjahanamkan orang lain. Dia tengok orang lain ni boleh maju daripada dia, dia buat satu benda cara supaya jangan tutup piuk nasi dia. Ni bahaya ni. Tu. Kalau dia tengok orang ni boleh mengalahkan masa depan dia, mulalah dia jadi batu api. Dia usaha supaya jatuh orang ni. Dia dengan niat dia jatuh orang ni, dia naik. Tapi sayangnya usaha dia tu dia boleh menjatuhkan orang, tapi dia tak naik-naik. Akhirnya dalam masyarakat tak ada orang yang naik.
Beginilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Ikutlah dalam bab politik ke, dalam bab apa benda apa. Kalau ada hasad dengki, kita tak puas hati dengan orang, jangan kita ni guna mulut dalam golongan humazah dan lumazah ni untuk mencela orang kerana nak tabur cerita macam-macam, kerana suruh orang tu jatuh, jangan. Jadi benda ni tak elok dalam Islam. Baik. Sedikit lagi. Dan golongan yang ketiga iaitu cerita tentang duit tadilah. Tentang duit, masalah kemuliaan. Dia sangka kalau orang ni ada duit kita hormat dia, kalau orang ni tak ada duit kita tak hormat dia. Kalau ada duit semua benda boleh selesai, dia kata. Ni pada ayat seterusnya. Jadi macam tu masyarakat dididik dengan duit. Jangan jangan macam tu. Jadi sebab duit lah manusia tolak segala halal haram. Dia tak kisah asalkan dapat duit dan sebagainya. Dan masalah duit juga boleh menyebabkan penyakit hati, jadi sombong, jadi sum'ah. Kalau orang pangkat rendah, orang yang miskin, dia tak hormat. Tapi kalau orang kaya, bukan main layan lagi. Contohnya mudah, seperti mana buat majlis perkahwinan hujung tahun. Bila bersih cuti sekolah, dia pun buat kad kahwin. Mula-mula dia jemput siapa dia? Orang kaya-kaya dulu. Padahal ada je jiran kat tepi rumah. Tapi jiran tu jenis bukan orang kaya lah, orang biasa-biasa. Tapi kad ni VIP ni beri ke orang kaya dulu. Kenapa tak bagi ke jiran rumah dulu? Beri ke orang kaya dulu. Tapi orang-orang kawan-kawan biasa-biasa ni beri kemudian lah. Itu pun kalau ajak lah. Itu pun ajak-ajak ayam saja. Tapi kalau tiba hari perkahwinan anak dia dan sebagainya, marilah sahabat-sahabat yang dijemput yang kaya-kaya naik kereta BMW, naik kereta berpaya. Bukan melayan lagi, ampak kapet merah, sambut dengan nyanyian, lepas tu salam tangan, sedia lap ni kursi dan sebagainya untuk layan VIP. Tapi kalau member tu naik basikal, naik motor kapcat, buat layan tak layan saja, buat tak tahu saja. Nak layan ke tidak, fikir dua kali. Ni masyarakat kita duk menilai dalam bab masalah harta dan kewangan. Jadi tak boleh kita menganggap kewangan ni duit segala-galanya. Dan ni juga berlaku dalam masyarakat kita, bukan orang luar. Jangan tengok orang luar, tengok dalam keluarga kita sendiri. Kadang-kadang mak sendiri yang menilai anak-anak tersebut. Dia menilai daripada sudut status kewangan anak tu. Kalau anak ni jenis kerja hebat, gaji mahal, bakal kereta mewah, layan anak ni macam datuk-datuk Tan Sri ni. Bila anak dengar nak balik ni yang kaya ni bawa kereta mewah ni, habis kolam ikan apa, ikan puyuh apa semua, habis ikan je pergi goreng, habis ayam, habis telur ayam kat pasar tu, habis je pergi beli masak telur ayam. Dia sanggup ke beli udang, sanggup ke beli apa ni, masak kerana anak yang dihormati nak balik ni, pasal kaya, pasal ada duit banyak. Tapi bila tiba anak yang tak ada duit, anak kerja biasa, dia pakai pun kereta buruk je, naik kereta pun kadang-kadang meletup exhaust dia. Bila anak ni dah balik ke rumah, mak dia kata, nak balik dah, balik esok pun tak apa. Mak dia kata, tak boleh balik hari ni lah. Berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku. Jangan tengok orang luar, tengok rumah tangga. Begitulah berlaku di antara mak mertua dengan menantu. Bila menantu ni jenis orang kaya, orang mewah, punya mai hormat, punya mai layanan istimewa. Tapi kalau menantu ni jenis yang kerja biasa, pakai kereta biasa, layan tak layan saja. Ni. Jadi ibu bapa sudah dididik macam tu, bagaimana kita nak tengok orang luar? Dalam rumah tangga pun kita didik macam tu. Maka jangan kita menilai daripada sudut kekayaan, dari sudut wang ringgit dan sebagainya, baru kita nak hormat dia. Dan masyarakat kita sekarang dididik, tak kira lah orang ni pandai ke, orang ni alim ke, ustaz ke, kalau dia tak ada duit, kalau dia tak kaya, pergi jauh. Tapi kalau orang ni jenis tak semayang, walaupun tak beriman, tak pernah datang masjid, tapi disebab dia ada duit, sebab dia kaya, kita hormat dia. Betul tak berlaku zaman kita? Betul, berlaku benda ni. Inilah realiti yang berlaku. Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah, iaitu orang yang paling takwa. Sebab tu Islam mengajar jangan kita salah memuliakan orang lain. Orang mulia ni itu orang takwa di sisi Allah. Tak kira dia kaya, tak kira dia miskin, kalau dia takwa, dia yang mulia. Maka kita jangan melevel-levelkan di dalam masyarakat kita disebabkan duit dan harta tersebut. Tu. Allah Rabbi jangan letak macam tu. Jadi begitulah ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab apa tuan-tuan? Banyak umat terdahulu diberasakan harta. Baik.
Tu. Baik, pada ayat yang seterusnya, ayat kedua, ayat ketiga tu seperti mana cerita humazah dan lumazah. Ayat keempat itu ialah dia cerita tentang orang menganggap duit ni boleh counting tak? Counting, betul? Counting. Counting. Soalah free dulu bahasa Inggeris dulu. Counting. Jangan kita anggap bahawa duit boleh ejah segala-galanya. Boleh sotok. Contoh, kita orang yang bersalah, bila kita hulur duit, jadikan kita tak bersalah. Jangan macam tu. Boleh sembang, kita salah, tapi bila kita sembang, kita hulur duit sikit, maka jadi tak salah. Ataupun kita orang yang tak bersalah, tapi kita bagi duit satu orang supaya nak kata orang tu bersalah. Pasal dengan duit tu. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan orang golongan macam ni. Jangan buat kerja macam tu dah. Maka Allah Ta'ala sediakan golongan yang kita sebut semua tadi, al-hutamah. Orang buat kerja macam tu akan masuk ke dalam neraka hutamah. Baik, last sekali pada ayat kelima hingga ke-9 tu, ayat kelima Tuhan tanya Nabi, siapa yang boleh jelaskan tentang neraka hutamah? Maka ayat ke-6 Allah Ta'ala jelas hutamah itu ialah neraka yang dinyalakan. Pada ayat ke-7 Allah Ta'ala kata hutamah itu ialah neraka yang naik melambai-lambai ataupun menjilat hati manusia. Apa yang naik? Siapa menjilat hati? Tu tujuan dia ialah hati ni ialah tempat punca menjadi manusia rosak. Ayat ke-8 Allah Ta'ala kata sesungguhnya neraka hutamah itu berlapis-lapis, yakni mengurung manusia di dalamnya sehingga tak dapat sedikit pun manusia melepaskan diri. Jadi siapa masuk neraka hutamah, dia tak boleh lagi lah. Dan ayat yang ke-9 Allah Ta'ala kata yang last sekali, neraka hutamah itu mengurung mereka itu daripada beberapa tiang yang panjang dan menambah kukuh dan hebatnya neraka itu. Terkurung mereka berdosa di dalam sehingga tidak mungkin sedikit juga berikhtiar untuk melepas diri daripadanya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tak mahu masuk dalam neraka hutamah disebut dalam surah Al-Humazah, maka jadikanlah hidup kita akhlak-akhlak yang baik, dan jangan kita jadikan hidup kita ada sifat-sifat yang diberitahu di dalam surah tadi. InsyaAllah kalau kita beramal dalam surah ni, InsyaAllah Allah Ta'ala hindarkan kita daripada neraka tersebut. Wallahu Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan, iaitu surah Al-Asri. Surah apa? Surah Al-Asri dah, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi